Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana wa iyyakum fi hadzal makan al-mubarak. Segala puji bagi Allah yang menghimpunkan kita di tempat yang barakah ini. Alladzi tatanazzal alaihi rahmah wal barakah. Yang mana turun di tempat ini rahmat Allah dan keberkatannya. Fanas'alullah subhanahu wa ta'ala, maka kita mohon daripada Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min ahli rahmah, untuk menjadikan kita ahli yang mendapat rahmah, wa yaj'alana min ahli barakah, dan menjadikan kita ahli yang mendapat barakah, wa yajma'na wa iyyakum fil firdausil a'la insyaallah. Dan mudah-mudahan kita dihimpunkan dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala, syurga Firdaus. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah, tolong sucikan hati-hati kami dari sifat munafik. Wahfaz alsinatana minal kadhib, dan tolong pelihara hati-hati kami daripada berdusta. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'da, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan limpah dan rahmat daripada Allah. Maka pada malam ini kita dipertemukan Allah subhanahu wa ta'ala menyambung kembali risalah kita yang sampai kepada kata-kata Habib Abdullah Alwi Al-Haddad, وَتَبَرَّأْنَا مِنْ كُلِّ دِينٍ يُخَالِفُ دِينَ الْإِسْلَامِ. Yang mana Habib Abdullah Alwi Al-Haddad menyebutkan bahawa kita ni sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim, akidah kita mestilah kita sematkan dalam hati kita, kita tetapkan dalam hati kita bahawa kita ni orang Islam ni yang bagaimana, iaitu salah satu pegangan kita, akidah kita, watabarra'na. Yang bila sebut watabarra'na min kulli dinin, iaitu kami keluar, maknanya watabarra'na, kami tak campur, kami keluar daripada setiap agama yukhalifu dinal Islam, setiap agama yang berbeza dan berlawanan dengan Islam. Maka bila sebut di sini tuan-tuan dan dirahmati Allah, tabarra'na, barra', bari, ana bari. Bila sebut ana bari ini, kalau orang contohnya dia tengah duduk, ada orang bergaduh, lepas tu yang seorang ni kata, mai sini, terangkan kat orang ni. Tiba-tiba kawan yang dipanggil suruh terangkan permasalahan tu, kawan tu kata la, ana bari, iaitu tak mau, aku tak masuk campur. Dia kata begitu. Ini kalimah bara'ah. Bila kita sebut tabarra'na, iaitu kita ni takkan masuk sekali-kali, takkan masuk campur, dan kita keluarkan diri kita ini daripada setiap kepercayaan, setiap agama yang macam mana, yang berlawanan dengan agama Islam. Jadi bila cakap macam tu, adakah agama yang tak berlawan dengan agama Islam? Tak, semua lah. Kena kuatkan pula dengan ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Bila kita mengaji tauhid, maka kena faham maksud Habib Abdullah Alwi Al-Haddad ni, iaitu kami dan kami ini pasti tidak akan mencampuri setiap agama-agama yang berbeza, berlawanan dengan agama Islam. Maka kena kait dengan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran. Allah sebut apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Allah sebut di dalam surah Ali Imran, wa man yabtaghi. Yabtaghi ni dia daripada kalimah ibtagha, yabtaghi. Kalau orang-orang dekat Saudi, dekat Yaman, dia masih guna benda ni, kalimah ni. Dia orang panggil lebih lembut bahasa dia. Dia lebih halus. Kalau bahasa kebangsaan standardnya, kalau kita ana uridu al-ma'a.
Contoh kita kata saya nak air, kita akan cakap bahasa standard dia ana uridul ma. Aku nak air. Tapi kalau bahasa halus dia orang panggil, bahasa halus dan bahasa Arab ni dia akan sebut abril ma'a, abra al ma'a. Aku nak air. Itu pasal kalau kita pergi kat Saudi dia sebut ishtibra. Madza tabri? Kau nak apa? Tabri ni dia lebih halus dan lebih dalam lagi. Di Hadramaut pun begitu juga, di Yaman pun begitu juga. Tuan-tuan, dia orang guna kalimah sama tapi tiba-tiba Saudi pula mari perang kat di situ pula. Tu aku tak faham tu. Jadi doa-doakanlah mudah-mudahan ni konspirasi tuan-tuan rahmati Allah. Tapi khair insya-Allah. Orang yang bersama Allah dia la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Anak-anak murid saya duk bala-bala SMS, WhatsApp dengan saya. Ustaz, macam mana mak saya suruh balik? Ustaz, ini macam mana bapa saya suruh balik? Tiba-tiba dia orang sebulat suara kata, tapi walau macam mana pun kami ikut pendapat Ustaz. Ustaz kata balik, kami balik. Kami akan fahamkan mak kami. Dan kalau Ustaz kata tak balik, tak payah, kami tak nak balik. Macam tu. So, bila dengar tu seronok dengar. Jadi saya kata kena juga ambil pendapat mak, cuma terangkan sebab apa Habib Omar dia cakap dekat sana, yang kita dengar berita ni kadang-kadang teruk sangat, dekat sana tak ada teruk sangat. Kita ni aja yang cepat melatah. Orang tak ada apa-apa lagi kita dah melatah itu melatah ini, anak-anak nak mengaji pun susah balik. Jadi saya kata duduk dulu situ sampai jelas. Sebab apa pihak pengajian sana kalau teruk keadaan dia akan suruh balik. Dia orang sendiri akan suruh balik. Jangan risau. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita sebut tabarra'na wa may yattaghi ghairal Islam, dia sebut di situ siapa yang menghendaki selain daripada Islam itu sebagai dinan. Maf'ul yang kedua iaitu sebagai agama, falan. Allah kata falan iaitu tidak sekali-kali. Lan ni membawa maksud takkan sekali-kali. Falan yuqbal min. Ayat ni kalau kita tengok dalam tafsir Qurtubi, dia turun kepada seorang lelaki nama dia Haris ibn Suwaid. Haris ni bersama dengan 12 orang Islam dia murtad. Pada zaman Rasulullah SAW, saya kurang pasti apa sebab dia. Tapi ketika mana berlaku begitu turun ayat Allah Subhanahu Wa Taala tentang ini, wa may yattaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu, maka waqila di dalam tafsir Qurtubi mengatakan waqila, dan dikatakan bukan qila, waqala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas iaitu Abdullah Ibnu Abbas, dia kata selepas Haris bin Suwaid dan 12 orang ni dengar ayat ni turun, terus dia orang bertaubat dan masuk kembali dalam Islam. Ini nak kata berlaku ketika itu. Zaman kita ni lah, kalau masih turun wahyu mungkin lah sedap sikit. Bila orang buat begini Allah turun ayat. Tapi dah tak ada dah, sebab dah sempurna dah Quran. Nak buat apa, nak tunggu wahyu lagi? Dalam Quran dah ada. Allah kata begini, dia keluar dari agama. Begini, Allah tak akan terima sampai bila-bila. Jelas. Sepatutnya tak perlu dah, sebab al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi lengkap. Kita sebagai orang Islam pula kena begitu. Dan satu ayat lagi di dalam surah Al-Imran juga, tak silap saya ayat ke berapa, 17 tau. Ya? Yang mana Allah sebut a'udzubillahi minasyaitanir dalam tahlil kita selalu baca. Iaitu a'udzubillahi dimulakan dengan ayat a'udzubillahi minasyaitanir rajim, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Betul? Saya dah sakit-sakit perut ni, tak ingat pula ujung ni. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illa wal azizul hakim. Dia ni cerita dalam ayat ni, lepas tu Allah kata apa? Inna dina 'indallahil Islam. Lepas tu apa? Selalu kalau dalam talib tu kita baca qulillahumma malikal mulk itu tak. Kalau ayat tu dia sebut apa? Selepas inna dina 'indallahil Islam wa makhtalafa alladhina utul kitaba
wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilm baghyan bainahum wa man yakfur billah fa innallaha sari'ul hisab. Allah sebut dalam ayat tu, Allah kata, cuba kita tengok ayat ni. Allah mulakan dengan ilmu. Ilmu ni penting. Ilmu ni bila ada, insya-Allah agama kita kuat. Kadang kita tak nampak bila orang baca Quran tak semestinya dia jelas. Contohnya macam ayat, ada satu ayat di dalam surah Al-Bayyinah, ayat yang kelima. Allah sebut apa dia? Ini nak kita bahas pasal ilmu. Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Bila kita baca, bila kita terjemah, wa ma umiru, tidaklah kami perintah kecuali untuk menyembah kami mukhlishin, dalam keadaan ikhlas, bagi agama Allah, hunafa, yang mana lurus perjalanannya, wa yuqimus salat, dan mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan demikian itu adalah agama yang teguh. Bila kita mengaji dengan guru kita, sebenarnya dalam ayat itu menggabungkan tiga benda. 11 kali dia sebut dalam tafsir As-Sawi, dia sebut wad-dinul qayyimah. Minta maaf, dalam tafsir Al-Munir, yang mana bila sebut wadzalika dinul qayyimah, Allah kata itulah agama yang kuat. Agama yang kuat ni yang mana? Yang mana sebelum tu disebut wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salat wa yutuz zakat. Di situ menggabungkan tiga benda, kata para ulama. Di dalam tafsir Munir disebutkan tiga benda. Yang pertama perkataan, yang kedua dipanggil, iaitu pertama perkataan, yang keduanya itu adalah i'tiqad, akidah, yang ketiganya adalah amal, iaitu perbuatan. Orang Islam kalau dia cakap, kemudiannya dalam masa dia cakap, dia maksudkan cakap dia, iaitu ikhlas dalam hati dia, tauhid, kemudiannya yang ketiga dia amalkan terus secara istiqamah, maka wadzalika dinul qayyimah. Kuat agama. Ada orang tanya, ustaz, macam mana saya nak kuat agama saya? Bila kamu cakap, maksudkan cakap kamu. Macam orang putih lah. Bila kita jumpa, orang putih jumpa kita, contoh kita ada tolong dia dekat mana-mana negara Eropah, tiba dia datang kat kita, thank you very much, thank you very much, dia kata gitu. Kita pun kata kat dia, you're welcome, you're welcome. Kemudian dia kata, no, I mean it, thank you very much. Apa maksud dia tu? Maknanya aku maksudkan betul terima kasih aku ni. Aku bukan terima kasih gitu-gitu je, aku masukkan semua ni. I'm very appreciate. Contohnya dia kata, I mean. Dia kata aku masukkan betul. Kita kata, terima kasih sama. Okey. Orang banyak tak maksudnya. Itu pasal kita ni bila perkataan kita sebut, kita maksudkan. Maksudkan tu masuk macam mana? Ikhlas ni adalah. Bila kita sebut subhanallah, 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 nak Islam kita kuat. Bila sebut subhanallah, minit. Tu. Maknanya maksudkan subhanallah. Betul-betul subhanallah, subhanallah, subhanallah. Masukkan masya-Allah, masya-Allah. Banyak orang tak subhanallah, subhanallah. Dapat pahala tak? Insya-Allah dapat pahala. Tapi dia tu, agama dia tu tak jadi kuat. Dia dapat pahala, tapi agama dia jadi tak kuat. Dalaman dia jadi tak kuat. Dia dapat pahala. Subhanallah, 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 subhanallah. Baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Pahala. Pahala saja tu. Satu huruf tu sah pahala lah. Nah, dia poncokan main lagi dengan taranum bayati, taranum ras, taranum tu, taranum ni. Orang dengar sampai dia dapat pahala. Tak ada orang nafi dia tak dapat pahala sebab dia baca ayat Allah. Tapi bila dia tak maksudkan apa yang dibacakan, dia tak sungguh-sungguh pada apa yang dibacakan, maka dalaman dia tak makin kuat. Kerana itu tuan-tuan, perkataan lepas tu kena dia maksudkan, iaitu akidah dia kena ikhlas. Kemudiannya disertakan dengan amal dia. Dia baca Quran, dia maksudkan bacaan dia, kemudian dia amal. Bila kata wa may yabtaghi ghairal islam dinan falan yuqbala min, bila baca tu
Dia masukkan semua. May yabtaghi ghayra Islam. Bila dia masukkan, dia mari masuk tu apa dia? Hati dia mari hadir, hati dia ikhlas, dia akan membawa kepada perbuatan dia pula. Dia akan membawa kepada perbuatan yang sesuai dengan agama yang dia yakin tu. Karena itu bila kita sebut wa tabarra'na, ayat yang saya sebutkan tadi, syahidallahu annahu la ilaha illahu, Allah bersaksi. Allah bersaksi. Kat situ bukan Allah bersaksi, Allah tak perlu bersaksi. Syahidah di situ makna dia bayana, Allah terangkan. Kalau kita tengok Syed Muhammad Al-Maliki dalam kitab dia syarah, bila sebut syahidah, bayana. Syahidallahu annahu la ilaha illahu, bayan Allah annahu la ilaha illahu. Allah terangkan kepada kita tiada Tuhan yang disembah melainkan Dia. Wal malaikatu wa ulul ilmi, dan Allah beritahu ada dua golongan yang dia faham betul apa aku cakap ni. Allah kata bayana. Bila Allah terangkan, mesti ada yang kena terang. Betul tidak? Macam saya tengah duk terang ni, mesti ada orang kat depan yang kena terang. Mana ada saya tekak seseorang? Gila apa? Nah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hatta dalam TV pun puan-puan kameraman tu. Saya pernah lah dulu-dulu ni ada orang panggil rakam. Saya ni rakaman banyak, keluar tu tidak. Tak kisahlah, yang panggil rakaman banyak tapi tak keluar-keluar ya, aku pun tak faham. Tak apalah. Tapi masa rakaman tu satu je syarat saya. Ada orang tak? Boleh ada orang tak? Kalau tak ada, saya panggil Naim, dia duduk belakang kamera tu. Saya pun syarah kat dia. Tu. Kalau tak ada orang, saya tak boleh. Kameraman tu pun kalau dia dengar pun, dia tengok sibuk dengan kamera dia. Tak dengar kan? Dia jadi mengaji ni nak kena ada macam tu. Dia kena ada connection. Kalau tak ada, dia payah. Tuan-tuan rahmati Allah. Jadi bila bayana, mesti ada yang dengar. Allah declare yang pasti faham apa yang Allah terang ni, dua golongan. Allah masukkan dalam ayat pula tu. Bukan kita faham melalui tafsir. Dah. Allah masukkan dalam ayat. Allah kata bila aku terang, ada dua golongan ni confirm dia faham aku cakap. Apa yang Allah terang? Allah kata tiada Tuhan yang sembah melainkan Dia. Yang faham Allah kata yang pertama malaikat. Ni confirm faham aku cakap, dia faham. Wal malaikatu. Kemudian yang kedua, yang ini ada potensi jin boleh masuk dalam tu. Kita pun thiqalain, kita lah manusia dengan jin. Jin boleh masuk, manusia pun boleh masuk. Allah kata wa ulul ilmi, yang mempunyai ilmu. Qa'iman bil qist, bukan sekadar faham, bahkan qa'iman bil qist, iaitu sama-sama berdiri menyokong pendapat bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Maknanya bukan dia setakat siap, saya faham Ustaz, saya faham. Tak, bangun sekali. Contoh Ustaz kata kita kena tarbiyah anak kita. Faham tak ni? Faham tak ni? Contohnya Ustaz tu kata, anak kita ni kita kena ajar daripada umur dia 7 tahun semayang tu kena ajar. Faham tak ni? Yang dengar tu faham Ustaz. Lepas tu balik relax. Yang ni tak berapa nak faham lah. Sebab dia kalau faham betul, dia qa'iman bil qist. Kemudian yang sambungan ayat tu, tiba-tiba bila Allah dah terangkan, kita bila dah kenal siapa dia Allah, iaitu tiada Tuhan yang mencipta, yang menjadikan langit dan bumi, yang mencipta seluruh makhluk yang disembah kecuali Dia. Kita kalau faham di situ, maka kita akan faham Islam tu apa. Kerana itu lepas tu baru Allah cakap inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu Islam. Kalau kau faham aku ni siapa, aku ni Tuhan yang tidak ada Tuhan selain aku yang disembah, dan yang tiada Tuhan yang selain aku yang mencipta langit dan bumi, tiada Tuhan yang mencipta kamu semua kecuali aku. Kalau kamu faham benda ni, kamu akan faham juga bahawa sesungguhnya agama dan kepercayaan yang di sisi Allah yang betul adalah satu saja, Islam. Kemudian Allah sebut apa lagi? Sebab kita ni bila zaman ilmu dah sampai pun dia pening juga. Kerana itu Allah kata, wa makhtalafal ladzina utul kitab, tidaklah berbeza pendapat orang-orang yang membaca kitab, iaitu ahli-ahli kitab yang diberikan kitab kepada mereka, iaitu daripada zaman Nabi Adam AS sampai Nabi Muhammad SAW yang beri Taurat, Zabur, Injil. Dia orang ni tak bergaduh, tak berpecah, kecuali apa? Wa makhtalafal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilm.
Kecuali bila ilmu dah sampai kat dia orang, kat situ dia orang pecah. Tapi bukan sebab ilmu, bukan salah ilmu. Sebab apa? Baghyan bainahum. Sebab ada di kalangan beberapa puak yang mengaji ni melampau. Boleh faham tak? Dia bila mengaji tu dia melampau had mengaji, maknanya ada slack dia dalam mengaji, akhirnya dia akan terkeluar daripada jemaah yang faham. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tu pasal kita ni bila mengaji Quran ni, adab cukup penting. Adab ni yang paling utama sekali, yang membuatkan orang tu selamat mengaji dia. Dia kadang-kadang bila adab ni tak ada, dia ilmu yang dia dapat, imam tak dapat, maknanya hilang. Itu okey lagi. Mungkin besok dia boleh dapat bila adab dia bagus. Yang paling takut dia sesat, dia faham lain, orang faham lain. Ustaz terang lain, dia faham lain. Ni berat. Kan itu Allah kata dia akan membawa dia orang ni kepada mengkufuri Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah kata innallaha sari'ul hisab wa may yakfur billah. Siapa yang kufur pada Allah, sama ada keluar daripada agama ataupun kufur nikmat Allah, innallaha sari'ul hisab. Allah Subhanahu Wa Taala ni dia punya cepat perhitungan dia. Jangan main-main dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan itu tuan-tuan yang rahmati Allah, inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Orang berilmu, orang yang kenal siapa Tuhan kita, siapa Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia pasti akan membawa kepada faham kepada Islam itu sendiri. Tetapi kalau ilmu yang dia ambil itu tidak dengan cara yang sebagaimana Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakkan, dia akan berpecah belah dan dia akan rosak. Sekarang ni kita tengok masyarakat kita. Yang faham ikut ni, yang faham ikut ni. Akhirnya dia akan mengatakan, dia akan keras mengatakan yang ini tak betul, yang ni kafir, yang ni bid'ah, yang ini itu, yang ini itu. Dan dia rasa dia seorang ni betul. Ini jadi masalah. Macam zaman kita sekarang ni, masyarakat yang kesian orang awam. Dia yang pening. Kena pula satu surau tu, yang faham Wahabi masuk, yang Syiah pun masuk surau tu, yang ahli sunnah pun masuk surau tu. Jadi pening yang dengar ni. Kena pula yang ahli sunnah tak ramai pula yang mari. Rahmat Allah. Yang dia mari yang faham Wahabi duk kata orang bid'ah sana, kok bid'ah sini, ni sedap ni. Dia bantai orang, dia berani bantai. Saya suka ni, ustaz ni dia jenis berani bantai orang. Ustaz yang tu dia tak berani bantai. Islam ni bukan jenis membantai. Kau nak kena faham Islam ni apa? Ni dah salah faham ni. Tuan-tuan yang dirahmati, Islam ni ilmu, nak kena faham la ilaha illahu. Hatta Imam Ghazali sebut dalam kitab Bidayatul Hidayah, dulu kita mengaji tuan-tuan, syaitan tu kalau kita tak laknat seumur hidup kita, kita tak pernah sebut syaitan yang dilaknat pun, Allah tak tanya ke hari kiamat, apasal kau tak laknat syaitan sekali pun seumur hidup kau? Allah tak tanya. Kalau adalah manusia di tempat kita ni yang jahat sungguh, kita tak laknat dia, maknanya tak kata laknatullah ya alaik, kita tak kata macam tu, Allah takkan tanya hari kiamat apasal kau tak laknat dia, jahat orang ni. Tapi yang Allah tanya apa dia, kenapa kau laknat dia? Kalau betul okey, kalau tak betul masalah. Kan itu tuan-tuan rahmati Allah. Bila kita ni nak betul-betul tak campur tangan, maknanya kita terkeluar terus daripada agama selain daripada agama Islam. Cara dia macam mana? Dia nak kena ada ilmu. Dia nak kena faham dulu la ilaha illallah, iaitu tauhid, dan dia membawa kepada keikhlasan dia, membawa kepada amalan dia. Maka ketika tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia baru boleh betul-betul secara totalnya bebas daripada selain daripada Islam, iaitu bebas dia daripada agama selain daripada Islam, kepercayaan selain daripada Islam. Kita sekarang ni banyak campur. Kadang kita orang Islam, tapi kat rumah kita cara hidup orang kafir ada. Banyak dia bercampur-campur, tak total bebas. Sebab apa? Sebab kita tak faham. Kerana itu bab faham ni, apabila nak faham Ustaz, dia kena terus cari pemahaman ni sampai betul-betul faham. Kalau on the way tu tiba-tiba meninggal, insya-Allah Allah golongkan kita dalam golongan orang yang berusaha nak faham. Yang kita paling takut, kita duk pegang kata, Ustaz, ini pegangan saya. Dia terus tak mau berubah, dia terus pegang macam tu aja, tak boleh.
Macam sambut-sambut hari jadi, happy birthday to you, happy birthday to you ni. Ni tuan-tuan rahmati Allah, ni semua ni orang-orang yang bukan kepercayaan dan pegangan orang selain Islam. Tapi kita duk buat tu. Siap tiup lagi lilin tu, lilin tu. Tak payah tuan-tuan, daripada tiup lilin tu tuan-tuan baik tiup benda lain. Kalau nak juga bagi peringat dia rasa seronok dan sebagainya, tak apalah, buat doa selamat. Cukup lah. Jangan ajar anak-anak kita cara-cara dia orang barat. Sebab takut ada sebahagian cara dia orang itu kadang-kadang adat. Kadang-kadang sebahagian cara dia orang tu mari dari agama dia orang. Nanti yang kita takut. Kalau setakat dia orang punya adat, itu tahan lagi. Tapi kalau takut kepercayaan tu memang diajar dalam agama dia, kita sudah tasyabuh dengan agama dia. Maka Nabi sebut man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai sesuatu kaum, dia daripada puak tu. Na'udzubillah min dzalik. Kerana itu kita kena maintain dengan agama kita. Contoh macam rumah, ada apa dah? Rumah ni lain macam ni. Kat Shah Alam ni tak ada rumah macam haji ni, lain macam. Ini saya ambil daripada Holland, dia orang buat rumah macam ni. Itu tak apa. Yang itu tak apa. Itu bukan daripada agama. Kau nak buat rumah macam kat Holland ke Poland ke India ke, tak ada. Buat. Tiba datang kat Shah Alam ni, rumah ni saya pernah tengok tapi tak ingat. Ni rumah ni orang buat kubur kat Mesir, saya buat kat sini supaya ingat mati. Okey. Tak ada masalah. Itu bukan benda agama, dia benda luar. Benda adat, tak apa. Tapi kita takut benda yang merupakan pemahaman dan pemikiran, kepercayaan. Bila aja sampai aja contohnya umur dia cukup setahun, sambut hari jadi dia. Iaitu dengan cara orang-orang non-Muslim, orang-orang barat. Berkenaan dengan Nabi pula, bagaimana yang kita nak sambut maulid dia ni? Kita sambut maulid ini bukan tujuan kerana happy birthday-nya Nabi, tapi sambut maulid kerana gembira lahirnya rahmat daripada Allah. Sebab tu perintah daripada Allah dalam Quran. Allah Subhanahu wa taala sebut, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Allah perintah, sebutlah dengan dengan kelebihan Allah wahai Muhammad. Kalau ada kelebihan Allah yang sampai pada kamu, wa bi rahmatihi, dan rahmat Allah sampai pada kamu, fa bidzalika, maka dengan berdua benda tu, maka aku perintah kepada engkau bergembiralah. Maknanya aku suruh engkau bergembira dengan kelebihan yang aku bagi dan rahmat. Maka ketika itu para ulama kata, kita ni Allah dah suruh gembira. Rahmat paling besar sekali iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kita buat tu pada hari lahirnya Nabi, nak tunjuk rasa gembiranya kita sebab Allah lahirkan satu rahmat yang sampai kita ni alhamdulillah semua pakat dapat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Khair, tu yang saya kata, kalau paling kurang buat cara Islam, iaitu dengan doa selamat, dengan selawat. Ya khair. Sebab kita takut kita nanti jadi keliru. Maka akhirnya kita tak boleh 100% bebas daripada agama selain daripada agama Islam. Kerana itu bila kita sebut wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam, maka kita nak kena faham Islam tu apa. Tu pasal kitab Madzayani itu bagus. Mengaji kitab Madzayani sini ada buat kitab tu. Kalau boleh bagus tu, Syekh Fathi akan dia sebut, cukup simple kitab dia tapi banyak menerangkan. Ala kulli hal, Islam ni yang pertama dia mesti ada istislam. Islam ni, kalau kita orang Islam, pertama sekali kena ada istislam. Apa semua pakai jatuh? Yang pertama sekali tuan-tuan rahmati Allah, dia kena ada istislam. Bukan kapal selam, istislam. Istislam ni tuan-tuan rahmati Allah, orang Islam ni bila dia kata dia orang Islam, yang pertama kena ada kat dia istislam, iaitu serah diri. Dia bila sebut serah diri ni, maknanya kita ini letak diri kita ini sebagai hamba dia, dan kita serahkan secara totalnya diri kita ini kepada Allah. Dan kita nak kena set dalam kepala kita bahawa apa yang ada atas muka bumi ini adalah semuanya nak menunjukkan kebesaran Allah.
Maka bila kita nampak macam tu, maka tidak adalah orang ke atas muka bumi ni yang rasa besar diri. Sebab dia tahu dia itu adalah petunjuk kepada kebesaran Allah. Kita bila tengok orang hitam, sepatutnya kita nampak Allah tu besar. Boleh buat orang ni hitam, boleh buat orang ni putih, boleh buat orang ni begini. Pernah sekali tuan-tuan rahmati Allah, mak saya cerita, dia dapat satu berita, ada dua orang suami isteri, orang putih. Dia kahwin orang putih, orang barat. Tiba-tiba keluar anak hitam. Jadi suami ni tuduh bini dia. Kau cakap dengan aku betul-betul, kau ada buat dengan orang hitam atau tidak? Dia marah. Yang isteri ni pula kata, mana ada, kata ini memang anak kita, aku tak pernah kena. Tak mau terima. Ni hebatnya Allah. Patut kita nampak hebatnya Allah kat situ. Jadi doktor pun cek. Rupanya generasi yang sebelum dia tu, yang ketujuh atas dia tu, rupanya orang hitam. Yang suami dia ni. Suami dia ni rupanya yang nombor 7 atas dia tu negro. Jadi anak dia tu lahir, mari tu nyang dia tu hitam keluar. Ni hebatnya Allah. Patutnya kita nampak kebesaran Allah. Kerana itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita istislam, kita nak kena serah betul-betul bulat. Macam mana nak serah betul-betul bulat tuan-tuan rahmati Allah? Yang pertama, kita kena pegang qada dan qadar. Kerana itu Allah sebut, Nabi sebut dalam satu hadis yang sahih dalam kitab Nailul Maram, didatangkan oleh Habib Abdullah Alwi Al-Haddad. Kata Rasulullah SAW, haqiqatul iman. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, likulli syai'in haqiqah, kata Nabi. Setiap benda dia ada realiti dia. Dia apa yang Allah buat kat atas muka bumi ni, setiap benda dia ada realiti dia. Maknanya kebenaran dia, ataupun maksud yang sebenar. Contoh, bila kita tengok Allah ciptakan awan, apa realiti dia? Allah bila cipta angin, apa realiti angin yang Allah nak beritahu supaya kita nampak hebatnya Allah? Manusia ada realiti dia. Cuma lepas tu Nabi tak terangkan setiap realiti. Nabi kata likulli syai'in haqiqah wa haqiqatul iman. Tiba-tiba Nabi yang dia terang kat situ tentang hakikat iman. Nabi kata wa haqiqatul iman, dia kata disebut likulli syai'in haqiqah walan yasil al-'abdu. Maknanya tidak akan sampai seorang hamba ila haqiqatil iman, kepada realiti iman, sehinggalah dia mengetahui, kata Nabi SAW, hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu, kata Nabi. Hakikat iman iaitu tidak akan orang tu sampai pada realiti iman dia pada Allah, iman dia pada agama Allah, sehinggalah dia tahu dan dia yakini dan dia faham annama asabahu, setiap perkara yang Allah timpakan kepada dia, lam yakun liyukhti'ahu, bukan tersilap memilih dia kena musibah tu. Maknanya kita ni bila contohnya rumah kita terbakar, bukan Allah tersilap pilih, memang Allah nak bakar, Allah nak izin rumah tu terbakar. Boleh bang? Kita ni bila kahwin-kahwin tak dapat anak, mungkin mak kita kata, yang kau pergi kahwin dengan perempuan tu buat apa? Contohnya, dah. Memang Allah nak timpakan kita dengan itu kerana hikmah daripada Allah. Kemudiannya tuan-tuan dan rahmati Allah, ada orang yang dapat suami, tiba-tiba suami ganas sebelum berkahwin, Masya Allah cukup baik. Datang rumah mentua, Assalamualaikum pakcik, sihat ke? Saya nak urut kaki pakcik tu. First time datang nak urut. Yang perempuan ni tengok, Allah baiknya bakal suami aku. Lepas kahwin tuan-tuan, dia semua picit kaki dia. Pak mentua pun kena picit kaki dia. Punya something. Adakah tersilap? Kau pergi pilih orang macam ni pasal
Dah. Lam yakun liyusi. Apa ni? Ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu. Wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu. Dan apa yang Allah tak pilih dia kena, maka dia sekali-kali takkan kena timpa. Walaupun seluruh umat ni tengah berkomplot nak mati dia, nak bunuh dia, maka tidak akan boleh buat demikian kerana Allah tak pilih dia untuk mati dengan pokok ni. Itu hakikat iman. Kerana itu kita ni kalau betul-betul nak Islam kita kuat, iman kita kuat, salah satu dia kita kena pegang qada dan qadar. Kena latih benda tu. Susah, saya pun tahu. Saya pun nasihat diri saya, kita tuan-tuan. Kadang kita tak perasan, kita mengaji-mengaji tiba-tiba bila berlaku contoh. Pernah sekali anak saya, isteri saya lambat balik, saya pula kat atas tertidur. Bangun-bangun tarik dia bersepah. Pupu pempah dia tanggas sendiri. Dia berak habis. Saya pupunya marah, tengah letih masa tu. Lepas tu lama-lama tu astagfirullahalazim. Baru teringat, kita duk mengajar. Ini mungkin ada hikmah. Allah pilih saja nak timpakan jadi kotor tu. Mungkin isi saya selalu duk cebok, saya tak pernah cebok. Jadi Allah bagi bersepah tu pergi basuh. Lepas tu kita basuh kotoran ni membuatkan hati jadi tawaduk, tuan-tuan. Tuan-tuan nak tak hati tuan-tuan jadi tawaduk? Sekali-sekala tuan-tuan basuh jamban surau ni. Tak, saya cakap semua. Sekali-sekala tuan-tuan mari-mari surau awal pergi tengok jamban, tengok lain macam, cuci. Tuan-tuan hati tuan-tuan akan jadi tunduk, jadi lembut. Tuan-tuan rahmati Allah, tapi susah. Dan paling bagus kalau jamban tu memang teruk kotor dia. Itu paling bagus. Kalau ada seorang kata, ustaz, dia jumpa haji AJK ke, ni haji saya besok ni saya cadang pagi-pagi saya nak datang cuci jamban ni, boleh tak haji? Boleh. Haji tu pula malam tu dia bagi kotor, supaya betul-betul dia dapat lembut hati. Tuan-tuan rahmati Allah, jadi tawaduk. Baik. Kerana itu tuan-tuan, istislam, serah diri pada Allah. Bila dah serah bulat dan kita yakin segala apa yang menimpa kita bukan Allah tersilap, dan segala apa yang tak timpa kat kita bukan Allah tak pilih kita, memang Allah tersilap juga kat situ, bukan. Maknanya memang Allah tak nak timpakan kita. Bila dah macam tu kita pegang, baru istislam kita tu 100%. Yang kedua, wal inqiyad bi ahkami syar'iyyatillah. Setelah serah diri, lepas tu kena taat. Taat sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan taat Allah tu sebab hamba Allah. Tu pasal kadang-kadang ni ada setengah-setengah ulama kita duk bahas kita ni, kalau nak ikhlas betul-betul, jangan ibadat kerana nak masuk syurga neraka, nak masuk syurga dan jauh dari neraka. Ada pula bangun sebagian puak kata, ni apa sesat ni, orang memanglah sembah Tuhan nak masuk syurga. Lepas tu bila dah melampau-lampau ni barian ni, dia pun pakat bantai ilah, dia kutuk pula Imam Syafi'i punya doa ilah stuli firdaus. Dia kata duduk RNR, neraka tak nak masuk, syurga tak nak masuk. Dia pun bantai barian bainahum. Macam dia betul sangat. Allah, kita ni buat malu tuan-tuan. Tuan Guru ni Aziz, saya teringat almarhum Tuan Guru ni Aziz, dia kata apa? Orang ni kalau tak cakap kita tak tahu lagi dia pandai ke bodoh. Bila dan dia bercakap, kalau bodoh semua. Allah, kita ni kalau bahasa Arab pun tak berapa nak kerti, jangan duk cakap ilah stulu firdaus. Jangan sebab nafsu kita nampak sangat bodoh kita. Jangan begitu. Biar ada sifat tawaduk. Allah, saya dengar Syekh Usamah dia bahas tafsir. Syekh Usamah Al-Azhari tu, yang bila dia mengajar sekarang ni kat Azhar, Dr. Ali Jumaah kalau ada pun, Dr. Ali Jumaah duduk kat bawah dengar, Habib Ali pun duduk kat bawah dengar dia ceramah ni. Syekh Usamah Al-Azhar, dia datang Malaysia kerap juga. Syekh Usamah ni masya-Allah, bila kita dengar dia tafsir tu, rasa kita ni Allah, nampak beza orang berilmu tafsir Quran dengan orang jahil. Dia bagi contoh tuan-tuan rahmati Allah tentang Nabi Musa bila turun daripada Bukit Tursina berkhaluat dengan Allah, tiba-tiba dia nampak kaum dia tu dah buat lembu sembah.
Ketika tu dalam ayat tu dia ada sebut wa alqal alwah. Maknanya marahnya Nabi Musa alaihi salam kepada kaum-kaum dia. Wa akhadha bi ra'si akhihi. Dalam ayat tu juga ditafsirkan dan dia mengambil kepala saudara dia. Dia terjemah, kalau kita tengok terjemahan biasa, iaitu dipegang rambut tarik gini. Maknanya Nabi Musa tu turun marah tu, akhadha bi ra'si akhihi. Dia pegang kepala Nabi Harun tu, dia tarik gini. Nabi Harun kata, janganlah kau marah aku, sesungguhnya aku hamba yang lemah, dia orang tak mau dengar cakap aku. Lepas tu seterusnya ayat tu wa alqal alwah, dan dalam ayat tu dan Nabi Musa alaihi salam mencampakkan alwah, iaitu kitab yang ada dalamnya Taurat. Alqa ni adat orang Arab bila sebut alqa macam ni. Oh, tu alqa. Bila kita baca macam tu tuan-tuan, kita dah buat satu benda yang sangat besar. Satu kesalahan yang sangat besar dan dosa yang sangat besar. Sebab dia kata apa? Bila kita menafsir ayat Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama ilmu lughah nak kena kuat, dan yang kedua ilmu usulul fiqh. Sebab Al-Quran ni bila kita sebut kalimah alqa, maka kena tengok ayat-ayat yang kena tengok seluruh Quran tu, ayat-ayat yang menggunakan kalimah yang sama, apa maksud dia. Maka salah satu dia datangkan masa Maryam meletakkan Nabi Musa dalam bekah dan dia fa'alqihi. Dalam ayat tu fa'alqihi, dhamir pada perempuan dia jadi alqihi. Bila diterjemahkan, dicampaknya Nabi Musa kelak ke sungai. Tak kala dia letak anak dia dalam bekah apa tu, campak begitu. Bila tengok tuan-tuan, rupanya maksa kita tengok dalam lisanul Arab, bahasa makna yang sebenar alqa iaitu meletakkan dengan baik. Tapi Arab adat dia dah bunyi bila sebut alqa, campak. Ya, kita pun pakai ambil begitu juga, jadi masalah. Bila kita dengar dia tafsir tu, kita pun dengar terkebir-kebir. Masya Allah. Dia bukan bila tengok-tengok terjemah patut kita bantai dah, tak boleh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, istislam wal inqiyad bi ahkam syar'iyyatillah. Taat kepada segala hukum hakam Allah, baca dan tengok. Kadang-kadang ayat Allah ni nak kena perhati molek-molek, tapi kadang-kadang bila kita silap faham, kita pun ambil ayat tu dan kita jadikan, gunakan sebab ayat tu untuk keganasan. Oh, ni tak betul. Bila kita marah-marah ayat, kita pun main campak. Oh, ni ada berlaku di negara Arab ni. Dia campak macam-macam kat rumah. Dia kata apa ni? Islam ajar macam ni. Ya, ayat Quran. Nabi Musa bila turun marah, bukannya dia campak gelas, dia campak Taurat lagi. Aku bau gelas, dia kata. Sesat dia. Tuan-tuan perasan tak? Jadi sesat orang. Akhirnya dia gunakan Nabi sebenarnya petunjuk supaya kelembutan dan akhlak. Dia jadi terbalik, dia jadi ganas dan juga berang. Sedangkan Al-Quran dia ajar kita cukup cantik. Kalau tak buat apa, dia hantar Nabi Muhammad. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak, kata Nabi. Sesungguhnya aku diutus adalah kerana nak menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini kena faham ni. Maka bila kita sebut tabarrakna, tak ada jalan lain. Kita nak kena faham betul-betul agama kita, nak kena jalan dia mengaji. Dan kalau boleh tuan-tuan mengaji secara betul-betul molek. Saya bukan kata surau ni pengajian ni kurang molek dah. Tapi pengajian yang betul-betul kita berhadapan dengan guru itu, kalau boleh mulazamah dengan guru tu paling kurang seminggu sekali. Dengan berkitab, kita ada kitab, dia ada kitab. Kalau macam ni insya-Allah khair, dapat faedah insya-Allah. Tapi dia tak jadi lama ingat benda tu. Mari ustaz lain pula besok dia dah tak ingat yang semalam dah. Takut jadi begitu, akhirnya dia punya pemahaman dia jadi kecamuk. Biar ada satu yang maintain. Quran ada guru kita, setiap minggu kita jumpa dia. Fiqh kita ada guru kita yang betul-betul kita mengaji berkitab dengan dia. Tasawuf pun ada. Hadis tauhid pun ada. Kemudian selain daripada tu, tabarruklah dengan ulama-ulama yang lain secara macam ini, khair. Tapi ada yang kita mulazamah semua. Kalau tak kita jadi terputus-putus. The picture not very clear. Buat tuan-tuan. Sebab ustaz ni dia cerita punggung kuda, yang ini dia cerita perut kuda.
Lepas tu kita pun tengok lembu macam kuda sebab kita tak nampak kepala dia. Ini jadi masalah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Seterusnya wa amanna bi kulli kitabin anzalahu Allah. Allah menyucuk-nyucuk rasa perutku ini. Ku tahan jebat. Tuan-tuan rahmati Allah. Kita teruskan lagi insya-Allah. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa amanna, dan kami benar-benar beriman bi kulli kitabin, dengan setiap kitab anzalahullah yang telah Allah Subhanahu Wa Taala turun. Baik. Bila kita sebut kitab ni, nak kena tahulah sikitlah kitab ni apa dia. Iaitu kitab ni dari segi syarak apa dia? Syai'un min kalamillahi ta'ala, iaitu sesuatu daripada kalam Allah. Yang kita kata kita beriman dengan kitab ni umum. Jadi kitab yang mana yang kita beriman ni? Oh, kitab banyak. Kalau kitab dari segi bahasa, apa-apa kitab lah. Yang ada kulit, ada ni, tengah-tengah dia ada ketah. Dalam tu ada info. Itu kitab. Tuan-tuan rahmati Allah, banyak. Tapi bila kita sebut beriman dengan kitab, maksudnya Quran, Ustaz, tak betul juga. Sebab kita beriman dengan seluruh kitab. Jadi bila nak kata umum macam tu kitab yang macam mana? Ni ingat boleh, iaitu sesuatu yang datang disandar pada kalam Allah. Fihi huda, iaitu di dalamnya tu ada petunjuk. Wa nur, iaitu cahaya, iaitu taufik. Yang ketiga, yuhillah bihi ila ahadi rusulihi, yang Allah wahyukan kepada salah seorang utusan dia, liyuballighahu linnas, untuk dia sampaikan pada manusia, kaya'lamu, sehingga supaya dia tahu, bihi, supaya dia tahu dan dia gembira di dunia dan di akhirat. Ini kitab. Bila kata kita ni beriman dengan kitab, masuk dia apa? Bila kita kata kita beriman dengan kitab, lepas ni kalau kita anak kita tanya, Pak, beriman dengan kitab macam mana maksud dia? Iaitu at-tasdiq, iaitu membenarkan. Bi annaha kalam Allah Ta'ala al-azali al-qadim wa anna ma tadammanathu haqqun. Itu. Iaitu kita membenarkan bahawa sesungguhnya ia adalah kalam Allah, dan apa yang terkandung di dalamnya itu tidak ada lain kecuali benda benar semata-mata. Titik. Jadi kalau Quran kita ni semua dalam tu benar. Cuma cara memahami dia tu nak kena betul. Benda dah benar dah. Benda dalam tu benar dah. Cuma cara nak faham tu bagi betul. Kadang-kadang tu ada ayat-ayat yang di dalam Quran ni orang panggil ayat mutasyabihat. Apa maksud ayat mutasyabihat ni? Ada tasyabuh ayat-ayat tu, macam kalau kita baca tu macam sifat kita. Contoh Allah sebut apa? Innallaha la yastahi. Sesungguhnya Allah itu tidak segan. Macam kita jugalah tak segan. Jangan. Itu mutasyabihat, tapi maknanya imma ditakwil atau makna yang lain. Iaitu istawa 'alal 'arsy. Satu lagi, itu ayat mutasyabihat, iaitu Allah istawa. Bila sebut istawa, itu ada yang kata duduk, jokoh atas aras. Tak betul. Tak betul. Salah. Sebab Allah tu berbeza dengan makhluk. Kerana itu ulama-ulama silam ada yang menafsirkan, mentakwilkan, iaitu maksud istawa, iaitu istaula. Istawa, istaula. Contohnya begini. Contoh, saya tunjuk contoh. Orang kata istawa dengan makna alal arsh, iaitu dia duduk atas, macam ni. Maksud bagi Allah, dia ada satu juga, iaitu istaula alal arsh, iaitu menguasai arsh. Dia tak duduk, dia duduk kat tepi kursi ni. Orang datang nak duduk, ni kursi aku. Tu dia. Bukan untuk duduk, ni perhiasan saja. Dia kata, saya nak duduk juga, tak boleh. Sebab saya ada waran, siapa duduk, tangkap. Tu dia. Maknanya istaula. Itu kalau manusia lah. Jadi, takwilan yang itu adalah yang terbaik. Iaitu istaula alal arsh. Iaitu Allah menguasai arsh. Kemudian pula, bila kita sebut Allah
kalau contohnya Allah atas arsy. Dia kata Allah istawa alal arsy. Ala tu saja pun satu makna lagi. Perbahasan dia ala. Ala ni tak semestinya bila sebut ala dia mesti duduk atas tu. Ala ni saja tak silap saya ada 18 makna. Antaranya iaitu tadi menguasai. Satu. Yang kedua maknanya apa dia? Ala iaitu ke atas kau. Contoh kalau kita kata macam ni lah. Berjumpa orang, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa maksud dia? Assalamualaikum. Ala lah tu. Sejahtera ke atas kau. Mana? Ada sejahtera atas tu duduk jokor. Dah. Maknanya dekat situ makna yang lain, maknawi. Iaitu sejahtera mudah-mudahan meliputi engkau. Nampak tuan-tuan rahmati Allah. Jadi banyak perbahasan berkenaan dengan Allah tu saja. Jadi kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, ada yang mengatakan kaifu majhul, bagaimana ada Allah istawa majhul. Abi Abdullah Al-Haddad kata wal kaifu majhul, bagaimana Allah istawa alal arsy itu tidak diketahui. Wallahu ta'ala, yang sesuai dengan kebesaran dia kata. Tapi yang pasti tak sama macam kita duduk atas kursinya, tak ada. Tu nak kena faham boleh. Salah juga kalau kita kata Allah duduk atas aras tapi tak duduk macam kita. Tu pun tak betul. Tak boleh. Sebab kalau macam tu kita seolah-olah cakap dia kata lembu duduk juga tapi tak duduk macam saya. Still sifat duduk tu ada. Kalau kita kata Allah duduk atas aras, yang pasti Allah duduk atas aras, tapi dia duduk tak sama macam kita. Tu pun tak betul. Tak boleh kita cakap macam tu. Sebab kita seolah-olah kita kata kita duduk macam ni, Allah duduk juga lain. Macam seolah makhluk lain juga dia duduk lain. Orang lelaki duduk lain, orang perempuan duduk lain. Ikan tengok ikan duduk dalam kartun dah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Maka kerana itu kita nak kena faham. Itu ayat-ayat kadang-kadang mutasyabihat. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Tu macam mana tu? Nak kena faham oleh, maka nak tak nak dia kena faham dengan ilmu dan ikut semua-semua cara para ulama kita. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kitab ni pula yang wajib kita beriman ni berapa banyak? Pertamanya kita kena faham bahawa iman dengan kitab samawiyah yang diturunkan daripada Allah kepada para rasul, wahia bi'adadil rusul alaihi wassalatu wassalam. Dan banyak mana kitab tu turun dengan banyak bilangan para rasul. Maka yang standard kita kena pegang semua, yang pertama Zabur. Yang tu yang kita jelaslah. Dalam Zabur yang didatangkan dalam kitab Ihya, Imam Ghazali dia datangkan dalam kitab Ihya kata-kata Allah di dalam Zabur. Boleh buka Ihya jilid yang keempat tak silap saya. Buka surat berapa saya tak ingat, 400 lebih. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, buka kitab Ihya. Imam Ghazali dia datangkan kata-kata Allah di dalam Zabur. Allah kata apa? Saya terjemah terus. Allah kata, adakah kamu menyembah aku kerana syurga dan neraka? Adakah kalau aku tidak mencipta syurga dan neraka, aku tidak layak ditaati dan disembah? Allah marah. Itu yang setengah ulama dia kata, macam saya nak cakap tadi kan, itu yang setengah ulama dia kata, ikhlas yang sungguh-sungguh dalam menyembah Allah, sembah dia kerana kita ni hamba dia, memang kerja kita dah. Hatta kalau Allah tak cipta neraka syurga pun, kita memang akan tetap sembah Tuhan sebab kita ini hamba dia. Itu pasal disebut ikhlas yang paling tinggi, iaitu menyembah Allah tanpa hatta nak masuk syurga atau jauh dari neraka. Itu. Tapi ada satu yang saya cakap tu, mari pula puak-puak ni duk kata bukan-bukan kat kita. Dia kata apa, puak-puak ni tinggi sangat makam. Tak mau masuk syurga orang lain, nak masuk syurga gila apa dia. Sedak dia bantai kita. Tuan-tuan rahmati Allah. Allah, mudah-mudahan Allah pelihara kita. Sekarang ni tuan-tuan banyak kekeliruan. Keliru. Mana tak keliru tuan-tuan? Ustaz Muhadir dia keluar pula kekeliruan. Apa? Menjawab kekeliruan. Apa tajuk dia?
Allahumma salli alaihi, ialah tentang kekeliruan. Bila dia dah terang kekeliruan, ada pula seorang pula keluar menjawab pula buku yang dia tulis tu yang keliru. Jadi keliru lagi. Jadi tak habis-habis keliru tu, tak habis. Allahumma salli ala Muhammad. Semua ni dia orang pakat nak tunjuk macam mana ni tuan-tuan rahmati Allah. Ni kena faham. Baik, tu Zabur. Zabur ni kitab yang Allah turunkan kepada Rasul Daud alaihi salam. Makna dia, kalau Zabur ni, makna dia dalam bahasa Arab Alkitab. Zabur ni dia bukan bahasa Arab, tapi kalau dalam bahasa Arab makna dia Alkitab. Baik. Banyaklah. Yang kedua, Taurat. Ni turun pada Nabi Musa alaihi salam. Selain daripada 10 suhuf, sebelum turun Taurat pada Nabi Musa, ada 10 suhuf lagi turun kat dia. Dan Taurat ni, kalau dalam bahasa Arab standard kita, makna Taurat apa dia? Ta'lim. Maknanya ta'lim. Taurat, makna dia ta'lim. Taurat ni maknanya ta'lim, iaitu pengajaran, iaitu yang ada dalam Taurat ni semua kata-kata hikmah sebagai pengajaran kepada makhluk-makhluk Allah. Itu Taurat turun pada Nabi Musa alaihi salam. Banyak ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa anzalna at-Taurat wal Injil, banyak. Al-Injil turun pada Nabi Isa alaihi salam. Injil ni maknanya busyra. Injil makna dia dalam bahasa Arab busyra. Apa makna busyra? Berita gembira. Berita gembira. Itu pasal Nabi Isa, ayat dia tentang Nabi Muhammad, iaitu menyampai, dia banyak dalam ayat dia kalau tengok dalam Quran, sampai berita gembira. Nabi Isa. Apa ayat dia dalam surah Saf tu? Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni Rasulullah ilaikum. Aku ni Rasul pada kau, Nabi Isa kata. Pada kamu semua. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Yang mana kerja aku membenarkan apa yang ada depan aku sebelum ini, iaitu Taurat. Yang kedua apa dia? Kerja Nabi Isa tu dalam banyak-banyak tu, ada satu kerja dia mesti nak kena sampai. Wa mubashshira. Wa mubashshiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa beritahu, aku ni ditugaskan oleh Allah sebagai Rasul pada kamu. Kerja aku apa dia? Membenarkan kitab sebelum aku. Dan satu lagi kerja aku yang penting yang Allah suruh aku beritahu, iaitu beri berita gembira pada engkau orang, akan datang seorang Nabi nama dia Ahmad. Allah. Cerita pasal Nabi ni kepada Nabi Isa, satu tugas tuan-tuan dan rahmati Allah, nak kena beritahu. Kerana itu Injil kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab standard, maknanya busyra, iaitu berita gembira. Sebab banyak dalam tu Nabi Isa cerita tentang benda-benda yang menggembirakan sesiapa yang mengikut Allah, dan salah satu yang paling gembira Nabi Muhammad SAW. Nama pun mubasyirah, memberi berita gembira. Pelik tak tuan-tuan? Pelik lah ikut akal kita nilai yang cerdik-cerdik ni. Bila beritahu berita gembira, kita gembira tak tuan-tuan? Confirm lah gembira. Tuan-tuan, bila dah gembira, mestilah kita tunjukkan kegembiraan. Imam tergelak, imam suka, imam melompat, imam paling kuat. Oh, ya Allah, alhamdulillah. No. Jadi bila kita gembira dengan Nabi Muhammad SAW, tu yang kita tunjukkan dengan qasidah kita, dengan bacaan kita, dengan selawat kita pada Nabi SAW. Dah kenapa buat khamil malam Jumaat? Ustaz, tak buat hari lain ke? Kenapa mesti khamil malam Jumaat? Sebab dalam hadis Nabi juga sebut, sesungguhnya perbanyakkan selawat aku pada hari Jumaat dan malamnya, kerana amalan kamu pada waktu itu ditunjuk pada aku. Boleh buka ni hadis sahih tuan-tuan rahmati Allah. Tu pasal buat khamil malam Jumaat. Bid'ah ke mana? Memang Nabi suruh buat banyak masa tu. Tapi kita kena buat Yasin. Yasin buatlah Yasin. Lepas tu buat macam saya kat madrasah tu. Maulid lepas Isyak. Maintain dia tiap minggu. Sekarang ni alhamdulillah makin ramai dah orang mari, alhamdulillah. Bukan sebab makanan yang ada. Makanan pun makin meriah. Alhamdulillah, daging masak kecap, fresh orange. Teh pun teh apple.
Pelik-pelik lah hati sekarang ni. Nampak tuan-tuan, tu yang aku pun lain macam buat aku ni. Dah, ini sebab tadi saya sebenarnya ada masalah 2-3 hari baru ni. Saya usus saya ada masalah sikit, nak keluar susah. Jadi makan ubat. Saya makan 7 angin, saya makan apa tu yang nama-nama tu lah, pelik-pelik tu. Tapi tak ada kesan. Paralyzed. Tak ada rasa apa-apa pun. Tak ada apa pun. Jadi tadi saya makan yang ada tau. Ada 5 pil. Dia suruh makan 3 pil untuk orang dewasa. Tapi saya tak ada apa-apa, saya makan 5 pil. Pun tak ada rasa apa. Tiba nak maghrib tadi. Dia baru bagi efek orang. Ini ku tahan ni tuan-tuan. Aku suara kuat ni, aku tahan. Tuan-tuan, Allah. Pasal Cik Sanusi kita punya pasal. Tuan-tuan, Allah. Khair. Baik. Itu Injil. Last sekali Quran. Jadi ingat tadi ya, Zabur makna dia dalam bahasa Arab standardnya Alkitab. Kalau Taurat maknanya ta'lim. Kalau apa tadi? Injil maknanya busyra, iaitu berita gembira. Tu yang kita baca qasidah apa? Busyra lana nilal muna. Sampai habis tu kan? Allah, seronok tu. Busyra. Baik, Al-Quran. Wa huwal kitab al-ilahi. Allah, dengar qasidah-qasidah tu tuan-tuan, makna-makna dia baik, bukan wajib nak dengar, tapi daripada dengar yang mengaut-ngaut ni, dengar itu. Daripada kita dengar kali haya haban. Tengok kan. Lagi apa? Itu je lagu apa? Tuan-tuan. Al-Quran. Al-Quran wa huwal kitab al-ilahi alladhi anzalahu Allah Ta'ala ala khatam anbiya. Dan Quran ni yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bila sebut Quran ni tuan-tuan, antara guru saya menerangkan, kalau di Indonesia tu surat khabar nama dia Quran tuan-tuan. Sebab apa? Sebab sifat bila sebut dia datang daripada kalimah qara'a. Bila sebut Quranan, iaitu benda yang sentiasa dibaca dan menjadi kemestian dibaca. Tapi kita tengok, tanya diri kita sikit, Quran ni kita selalu baca Allah, ataupun jadi kemestian pada kita. Lepas tu pula maksud dibaca faham. Itu pasal surat khabar ni orang baca faham insya-Allah. Tapi Quran kita baca tak pernah nak faham sampai sekarang. Saya ada baca tentang tafsiran para ulama, buka tafsir Sawi, tafsir Qurtubi, tafsir Imam Syarawi. Masa tu nak bahas satu ayat. Allah sebut apa? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la taqrabus salata wa antum sukara. Ayat tu. Allah kata janganlah mendekati salat dalam keadaan kamu mabuk. Jadi kalau yang kita duk mengaji dulu ni, yang bila kita baca-baca kita tengok, iaitu ayat ni turun kepada umat Islam ketika tu, para sahabat, yang mana arak diharamkan berperingkat-peringkat, dia kata. Yang pertama, arak ni dia haram, dia kata dia ada baik, dia ada buruk. Kan? Dia ada baik, dia ada buruk, dan baiknya tu tak banyak seperti buruk dia. Okey. Kemudiannya naik ayat yang kedua, dia kata jangan dekati solat kalau kau keadaan kau mabuk. Maknanya minum arak boleh lagi masa tu, tapi jangan solat time mabuk. Lah kali haram terus arak. Saya pun kata bila dah lama-lama tu duk tengok, kata macam mana tafsiran dia. Kita pun tengok ulama-ulama, tapi bila akhirnya bukan ada satu tafsiran yang masya-Allah, yang kuat juga dipegang oleh ulama, yang sesuai dengan zaman kita ni. Sebab bila kita faham ayat tu untuk orang mabuk pergi semayang, macam zaman kita ni tak dapat apa-apa pula. Perbahasan dalam tu. Nah, mana kata, oh sekarang ni tak ada adalah orang mabuk nak semayang Ustaz. Semua kita sekarang ni semayang alhamdulillah, tak berapa nak mabuk dah. Tak mabuk, bukan tak berapa nak mabuk, memang tak mabuk insya-Allah. Jadi macam ayat tu pula zaman kita ni tak ada pula. Macam tak kena. Jadi sedangkan Quran ni dia boleh sampai akhir zaman. Jadi rasa nak tengok buka. Rupanya subhanallah. Antara yang tafsirkan Imam Ghazali, tafsir saya Imam Syarawi pun begitu juga. Yang mana tuan-tuan rahmati Allah, dia kata disebut di situ pula daripada sudut akhlak, sudut tasawuf, ihsan. Yang disebutkan oleh Allah, maksud dia jangan kamu dekati salat dan kamu mabuk. Maka mabuk tu para ulama sebut tafsiran dia sukara, di situ umum. Maka sifat orang mabuk kan dalam ayat tu sendiri, jangan kamu dekati solat ketika mabuk sehinggalah kamu tahu apa yang kamu cakap.
Betul tak? Jadi dia kata sifat mabuk ni, iaitu dia tahu apa dia cakap. Jadi zaman sekarang ni ada banyak jenis mabuk, dia kata. Salah satu dia mabuk dunia. Orang ni sibuk sangat dengan dunia sehingga dia mabuk dengan kekayaan dunia sampai tak sempat dia nak faham apa dia cakap. Maka orang macam ni, tuan-tuan rahmati Allah, Allah tegar dia, jangan kamu sekali-kali semayang dalam keadaan kamu ni tak tahu apa kamu sebut. Adakah maksud situ Allah tak bagi kita semayang? Dah, maknanya kalau kita semayang dalam keadaan itu macam tak terima oleh Allah SWT, tak sampai pada Allah. Ada dalam hadis Nabi, semayang, sesungguhnya Allah menerima semayang kamu. Innama yataqabbalu salat, innama yataqabbalu Allahu salat, innama yataqabbalu Allah as-salata biqadri ma aqala minha. Sesungguhnya hanya saja Allah menerima solat kamu dengan kadar apa yang kamu aqala. Aqala ni yang kamu berakal di dalamnya. Maknanya apa? Yang kamu, maksudnya khusyuk di dalamnya. Kamu tahu kamu buat apa, kamu tahu kamu baca apa, tapi orang mabuk dengan dunia ni. Allah, Assalamualaikum. Dah, dia sendiri tak tahu apa dia buat, tak mari hadir hati dia, dan dia tak tahu apa dia sebut. Ustaz, saya tak tahu tu sebab saya sibuk, Ustaz, bukan saya. Itulah sebab kau mabuk dengan dunia tu yang kau tak sempat nak faham. Ada yang mabuk dengan dunia, mabuk dengan isteri, mabuk dengan anak-anak, mabuk macam-macam lah dengan erti kata mabuk. Jadi bila tengok tafsiran tu, subhanallah, maknanya tidak salah sebab sukara tu umum. Haji. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, tuan-tuan tahu Sayyidina Umar menghafal. Saya budak-budak ni bila kita cerita, anak saya setahun setengah dia dah hafal Quran, alhamdulillah, hebat. Saya pun Ustaz, masa umur saya 50 start menghafal 3 tahun lah. Sebab saya baka jadi otak pandai. Jadi 50 pun dia hafal laju juga 3 tahun. Hebat awak menghafal. Yelah, saya nak jadi macam Imam Syafi'i ni, apa semua. Oh, Masya Allah, khair. Nak tanya sikit, Umar tahu tak dia menghafal Quran berapa banyak? 30 juzuk. Berapa tahun? Oh, tu saya tak berapa tengok sejarah dia. Sayyidina Umar, tuan-tuan, dia hafal surah Baqarah aja 2 juzuk setengah lebih kurang. Tuan-tuan tahu mengambil masa berapa tahun? 10 tahun. Bila kita dengar kadang ada setengah tu, maknanya Umar ni, maknanya Ustaz nak bagi motivasi kat kami, maknanya Umar pun lembab macam kami, jadi kami pun jangan putus asa. Bukan, engkau yang lembab. Ya Allah, aku tak habis cerita lagi. Dia nampak yang tu ya. Umar ni dia bukan tak cerdik, dia hafal 10 tahun, punya takut dia dengan Allah. Sebab dalam 10 tahun tu, setiap ayat daripada Al-Quran itu dia hafal, dan dia takkan hafal ayat selepas itu kecuali setelah dia sempurna mengamalkan ayat. Tu pasal sampai 10 tahun 2 juzuk setengah. Masya Allah, Masya Allah. Kita ni dah lah tuan-tuan hafal jauh sekali, baca pula memang jarang. Nak amal, Allahumma salli ala Muhammad. Zaman kita ni lah, mudah-mudahan kita yang kat sini tidak begitu lah, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kerana itu kita nak kena faham balik. Hilang pula sakit perut, berkat. Baik, itu Quran. Jadi beramal dengan kitab nak kena faham. Itu 4. Kemudian ya tuan-tuan dan rahmati Allah, suhuf pula. Ini kitab. Kitab ni 4 Kalau suhuf ni tuan-tuan, suhuf ni lauhah. Macam mana nak cakap suhuf ni? Lauhah dia macam macam itulah, scroll macam tu, lauhah yang turun. Kita tak tahulah bizab bentuk dia, tapi dia lebih sikit berbanding dengan kitab lah. Orang tak panggil kitab. Kitab ni dia ada gitu. Dia lauhah ni biasanya satu gitu. Macam iPad, tapi iPad tu kalau tolak banyak kau dapat. Dia begitu. Yang suhuf ni pula tuan-tuan, kalau kita tengok dia turun kepada beberapa nabi, lebih kurang 100, ada sebut 110. Tuan-tuan rahmati Allah, yang disebut di sini innaha sahifah, ami'ah sahifah. 10 turun pada Nabi Adam, 50 pada Nabi Syith, 30 pada Nabi Idris alaihissalam, 10 pada Nabi Ibrahim alaihissalam.
Setengah ulama kata 10 pada Nabi Musa alaihissalam. Maka ketika tu kalau dia tengok kat sini 110. Kalau menambahkan dengan Nabi Musa sebelum dia dapat Taurat, dia dapat 10 lagi, maka semua sekali 110. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni lauhah-lauhah. Dan pada nabi-nabi yang lain tu yang kita tidak tahu, yang wajib kita tahu, yang mesti 4 tu. Satu, paling kurang secara umum kita tahu yang turun pada nabi-nabi yang selain daripadanya adalah 100 lauhah, iaitu suhuf, iaitu 100 ataupun 110 atas khilaf riwayat. Tidak perlu detail lah turun kat siapa, semua-muanya kita tahu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita beriman kepada sesuatu, betul-betul kita beriman dan kita faham. Supaya kita ni nampak jalan kita. Dan bila kita sebut amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi, tu kita faham apa kita baca. Tuan-tuan yang rahmati Allah, itulah dia tuan-tuan, saya rasa cukup setakat itu untuk malam ini. Dan insya-Allah kita akan sambung wa bi malaikatillah. Yang ni dalam malaikat nanti kita ni tuan-tuan. Tuan-tuan bila sebut Jibril, jadi Jibra tu makna apa? Il tu makna apa tuan-tuan? Tu ada makna tu. Kalau Jibril, Jibra tu abdun, il tu Allah. Yang il ni semuanya makna Allah. Tuan-tuan hati, ada tak silap saya cerita orang putih, tajuk dia Eli. Ada cerita tu saya nampak dia punya iklan dia. Eli dia panggil Eli. Eli tu bukan bahasa Arab, tapi maksud dia Allah. Jadi cerita tu dia nak cerita orang tu yang nama Eli tu tuan-tuan tu Allah. Kita pun tengok sedap tuan-tuan rahmati Allah. Hati-hati. Kita pun kata ni cerita apa ni lelaki ni Eli. Bahayanya tuan-tuan rahmati Allah, kita duk jaga gitu. Tapi nak buatlah khair. Hati-hati tuan-tuan. Jadi il ni maknanya Allah. Kalau Jibril apa maksud dia? Kenal lah malaikat-malaikat. Ini duk kenal arti-arti entah apa-apa. Jadi malaikat ni bila kita ada usaha nak kenal, dia ingat kita insya-Allah ni. Dia pun ada dengan kita ni. Dalil dia dalam hadis Nabi SAW riwayat Ibnu Majah, yang mana malaikat ni bila kita duduk majlis ilmu, dia mengembangkan sayap dan beribu-ribu malaikat baik duduk kali. Bila kita semayang pula, bila kita amin, malaikat pun ada. Kalau kebetulan sama amin kita dengan malaikat tu, kata Nabi dalam kitab Irsyadul Ibad, tak silap saya, maka ketika tu Allah ampunkan dosa-dosa kita semua. Kalau amin kita tu waladhdallin, kita pun amin, sama tu kebetulan sama pula dengan amin malaikat menyamai, maka Allah mengampunkan segala dosa kita dengan sebut amin. Tu pasal umat Nabi Muhammad ni very special tuan-tuan. Tapi kita tak sedar diri lah tuan-tuan. Punya Nabi Isa gembira beritahu berita gembira Nabi Muhammad nak keluar. Kita pula macam tak berapa gembira. Maka mudah-mudahan kita jadi, Allah berkati kita insya-Allah. Jadi wallahu taala alam. Untuk lebih berkati dan rahmati Allah, yang kita panjatkan doa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi. Ya Allah, keluarkan kami daripada kegelapan keraguan, wa akrimna binuril fahmi, dan muliakanlah kami ya Allah dengan cahaya kefahaman. Waftah lana abwabal ilmi, dan bukakanlah kami pintu-pintu ilmu. Wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilmi, dan hiasilah kami dengan akhlak yang mulia dan lembut. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikan himpunan kami ini himpunan yang dirahmati, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, dan perpisahan kami selepas ini perpisahan yang terjaga daripada kemaksiatan dan kemungkaran. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tuan-tuan mungkin boleh terus sembahyang. Saya minta izin pergi tandas. Tandas baru sekarang belakang. Dah rasmi belum? Dah lama dah lah. Ini boleh teruskan sembahyang.